Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini, cikgu sambung kepada bab satu lagi, 1.1 iaitu ubahan langsung. Tapi hari ini kita masuk kepada hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey, jom kita lihat. Okay, ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Maksudnya ubahan tercantum ni dia akan gabungkan dua ataupun lebih pemboleh ubah yang lain. Okey. Secara umumnya, bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai, okey, awak tengok dah sini. Sini kita ada satu pemboleh ubah, dia berubah menghasilkan hasil darab dua ataupun lebih pemboleh ubah yang lain. Ni. Ni. Okey. Jadi cara nak tulis ubahan tercantum ni, Y berkadaran dengan X kuasa M, Z kuasa N. Ini adalah bentuk hubungan ubahan. Okey, lepas tu bila kita nak kira, kita kena tukar bentuk ubahan ni kepada bentuk persamaan. Jadi kita akan tukar dia jadi Y sama dengan KX kuasa M, Z kuasa N. Di sini kita kena tambah K. K adalah pemala dan kita akan carilah nilai K tu. Jadi video sebelum-sebelum ni cikgu dah ajar cara nak cari K. Okey, cikgu harap awak ingat lagi lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh 9. Okey, contoh terus Dia kata, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol perkadaran dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, contoh 9 ni dia suruh tulis dalam bentuk ubahan dan satu lagi dalam bentuk persamaan. Okey, jom kita lihat soalan A. Okey, A dia kata, P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2 R. Okey, di sini dia kata berubah secara langsung. Okey, kita buat dalam bentuk ubahan. Okey, jawapan dia akan jadi P berkadaran dengan Q punca kuasa 2 R. Okey, lepas tu dia suruh tukar dalam bentuk persamaan. Okey, bila tukar dalam bentuk persamaan, okey, awak pun buat macam ni. P sama dengan KQ punca kuasa 2 R. Di sini awak tambah K. Ingat bila kita tukar dalam bentuk persamaan, kita mesti tambah K. Okey. Seterusnya B. Dia kata Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Okey. Jadi kita tengok dalam bentuk ubahan, kita akan tulis Y berkadaran dengan kuasa 2W, kuasa 3X. Ini bentuk ubahan. Seterusnya kita tukar dalam bentuk persamaan. Dia akan jadi Y sama dengan KW kuasa 2, X kuasa 3. Okey. Seterusnya C. Dia kata isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas kerata rentas A dan tingginya H. Okey, kita buat dalam bentuk ubahan terlebih dahulu. Okey, jadi jawapan ubahan dia adalah V berkadaran dengan AH dan kita tukar kepada bentuk persamaan. Kita akan buat V sama dengan KAH. Kita tambah K. K adalah pemala. Okay, seterusnya D. D, dia kata jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Okay, jadi kita tulis dalam bentuk ubahan terlebih dahulu. Okay, dia kata W kan? Okay, W berkadaran dengan PD kuasa 2. Okay, seterusnya kita tukar dalam bentuk persamaan. Ia akan jadi W sama dengan KPD kuasa 2. Kita tambah K di sini. Okey. Seterusnya, okey, latihan 1.1C ni
Cikgu nak awak tengok dalam buku teks awak. Okey, awak cari latihkan diri 1.1C nombor 1. Cikgu nak awak buat dulu deh. Cikgu akan bincang kelas berikutnya. Okey, jadi cikgu tinggal dulu yang ni. Dia sama macam yang contoh 9 tadi deh. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh 10. Okey, contoh 10 dia kata diberi bahawa X berkadaran dengan Y kuasa 2Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6 apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Jadi dia suruh ungkapkan dalam sebutan Y dan Z. Okey. Bentuk ubahan dia dah bagi. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni kita kena tukar bentuk ubahan kepada bentuk persamaan. Okey, tengok penyelesaian dia ni. Daripada bentuk ni tukar ke bentuk persamaan. Kita akan tulis X sama dengan KY kuasa 2Z. Okey, di sini ada K. Jadi awak kena cari nilai K. Untuk cari nilai K, kita kena gantikan nilai X, nilai Y dan nilai Z di dalam persamaan ni. Okey, nilai X, Y, Z ada dah dia bagi atas ni. Okey, kita masukkan sahaja. Okey, masuk. X kita ganti dengan 6, Y kita gantikan dengan 3, Z kita gantikan dengan 5. Okey, di sini kita pindahkan. Dia pindahkan ni. 3 kuasa 2 dan 5 dia pindahkan ke sebelah sini. Okey, dia akan jadi bahagi. Jadi untuk cari nilai K, just tekan kalkulator, awak akan dapat K2/15. Bila awak dapat nilai K, masukkan nilai K dalam persamaan yang kita dapat tadi. Ni hak mula-mula ni. Okey, masukkan nilai K. Jadi jawapan akhir dia adalah X sama dengan 2/15 Y kuasa 2 Z. Ini adalah ungkapan bagi X dalam sebutan Z. Ni dah ungkapan dia. Okey. Seterusnya, soalan nombor 3, latihkan diri 1.1C. Cikgu nak awak buat juga yang ni. Ni soalan nombor 3 sama dengan contoh 10 tadi. Jadi cikgu akan bincangkan soalan ni esok lah. Kita ada kelas esok dah. Okey, seterusnya kita tengok contoh 11. Okey, ni dalam bentuk situasi Dia kata tenaga keupayaan graviti E joule bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya m kg, pecutan graviti G dan kedudukannya pada ketinggian H. Nampak ada ayat di sini dia kata graviti ni, tenaga keupayaan graviti ni berubah secara langsung dengan jisim, lepas tu pecutan graviti dan satu lagi ketinggian. Jadi tenaga keupayaan tu dia berubah kepada 3 pemboleh ubah. Okey, iaitu M, G dan H. Okey. Lepas tu dia bagi ayat lagi dah, diberi bahawa E sama dengan 197 joule apabila M sama dengan 4 kg, G sama dengan 9.81 dan H sama dengan 5 meter. Tulis satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Okey, jadi kita kena bentukkan persamaan terlebih dahulu. Okey, bentuk persamaan yang kita kena buat adalah hubungan ubahan. Daripada ayat yang pertama ni dia kata tenaga keupayaan E berubah secara langsung. Jadi bentuk dia adalah E berkadaran dengan dia berubah secara langsung dengan apa? M, G dan H. Jadi E berkadaran dengan M, G, H. Lepas awak dapat hal ni, okey, kita tukar dalam bentuk persamaan. Jadi kita akan dapat E sama dengan KMGH. K ni adalah pemala. Jadi kita kena cari nilai K. Untuk cari nilai K, kita kena ganti nilai EMGH. Okey, nilai-nilai ni ada dah daripada soalan. Ambil je, masukkan dalam persamaan awak tu. Sebab kita nak cari nilai K. Okey, bila kita dah masukkan, okey, 49.81 dan 5 ni dia pindahkan ke sebelah ni. Jadi, kita akan dapat K sama dengan 197 per 4 darab 9.81 darab 5.
buat dalam kurungan dia bila awak tekan kalkulator. Okey, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai K bersamaan dengan 1. Bila dapat K1, gantikan dalam persamaan yang kita bentukkan tadi. Ni, ganti nilai K. 1 dah. Jadi jawapan akhir dia adalah, persamaan dia adalah E sama dengan MGH. 1 dia tak buat sebab biasa 1 kita tak tulis. Tapi kalau awak rasa awak dah tulis, awak tulis sahaja, tak ada masalah. Okey? Jadi inilah persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Okey. Seterusnya, nombor 4, cikgu nak awak buat dah. Cikgu nak awak buat apa ni? Contoh dia yang contoh sebelah tu lah. Dah, okey. Seterusnya kita tengok contoh 12. Okey, dia kata dia bagi satu jadual. Okey, lepas tu dia kata 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Hitung nilai X dan Y. Okey, mula-mula sekali kita kena buat dalam bentuk hubungan ubahan. Okey, dia bagi dah sini S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Jadi kita tulis S berkadaran dengan T punca kuasa 3U. Selepas tu kita tukar kepada bentuk persamaan. Kita akan dapat S sama dengan KT punca kuasa 3U. Selepas itu kita kena cari nilai K. Jadi kita kena gantikan nilai S, nilai T dan nilai U. STU nilai dia kita ambil daripada jadual yang dia bagi. Ambilkan semua nilai ST dan U hak dia bagi. Semua hak dia bagi ni lah. Jadi kotak yang pertama dah nampak tak kesel cikgu buat ni. Okay, S kita gantikan dengan 6. T kita gantikan dengan 0.8, U kita gantikan dengan 27. Masukkan dalam persamaan. Okey, lepas tu 0.8 dan punca kuasa 3, 27 ni kita pindah ke sebelah sini. Dia akan jadi macam ni. Nampak dah? Awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai K sama dengan 2.5. Bila awak dapat nilai K, gantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Ganti nilai K sini. Ni. Okey, jadi persamaan dia adalah S sama dengan 2.5T punca kuasa 3U. Okey, jadi hak ni lah persamaan ni lah awak akan guna untuk cari nilai X dan nilai Y. Okey, untuk cari nilai X terlebih dahulu, kita tengok kotak ni, sini, kolom yang ke-2. Jadi semua nilai ni awak kena gantikan dalam persamaan yang kita dapat tadi. Okey, jadi X kita gantikan dalam S. Apa? Ni, dia ambil persamaan ni, letak sini. S dan X. Okey, 2.5. T dia gantikan dengan 1.2. Lepas tu punca kuasa 3U. U kita gantikan dengan 125. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan 15. Okey, faham dah? Okey, seterusnya kita nak dapatkan nilai Y. Nilai Y kita tengok kolom yang ketiga. Okey, semua ni. Jadi S kita gantikan dengan 50, T kita gantikan dengan 40, U kita gantikan dengan Y dalam persamaan yang kita buat tadi awal-awal tadi dah. Okey, gantikan awak akan dapat macam ni. Okey, seterusnya nak dapatkan Y, kita kena pindahkan 2.5 darab dengan 40 ke sebelah sini. Jadi kita akan dapat 50 per 2.5 darab 40. Tekan kalkulator, awak akan dapat 0.5. Ini bukan jawapannya lagi sebab dia nak Y. Kita ada di sebelah kiri ni punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 kita pindahkan, dia akan jadi kuasa 3. Nampak tak? Y sama dengan 0.5 kuasa 3. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat Y sama dengan 0.125. Jadi itulah cara untuk cari nilai X dan nilai Y. Okey. Lepas tu cikgu nak buat latihan 6. Latihan 6 ni sama macam contoh 12. Awak boleh rujuk balik. Jadi hijau hari ni cikgu nak awak saling semua nota dan latihan. Buat latihan dalam slide ni.
Okey, ada 10 slide. Jadi awak kena salin semua sekali dalam buku latihan berserta dengan jawapan. Okey, next class kita akan bincang jawapan ni. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran matematik hari ini. Sekian, terima kasih.